A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat memulakan hari kita dengan sesuatu yang terbaik, iaitu kita bersama-sama untuk mentadabbur daripada Al-Quran. Satu hari satu muka surat, insya-Allah, daripada mushaf kita. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama mentadabbur muka surat yang ke-227. Kita akan bersama-sama di surah Hud ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-53, insya-Allah. Moga-moga dengan sedikit usaha kita pada setiap hari, setiap lepas solat subuh berjemaah, insya-Allah, kita dapat lihat insya-Allah apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap muka surat yang akan kita baca, yang telah kita baca, yang akan kita baca. Kepada sesiapa, kepada sahabat-sahabat mana yang tertinggal, mungkin tak sempat untuk mengikuti pada setiap hari, insya-Allah boleh lihat di Facebook kita, insya-Allah, dan juga di YouTube. Kita ada di YouTube dan juga kita ada di Facebook. Dan jangan lupa insya-Allah untuk sentiasa sharekan dengan sahabat-sahabat yang lain. Setiap daripada link yang ada, setiap daripada Facebook yang ada ni, insya-Allah hantar link kepada sahabat-sahabat yang lain. Moga-moga sahabat yang lain yang tidak berkesempatan untuk bersama dengan kita pada setiap hari ini dapat juga untuk mengikutinya, insya-Allah. Hari ini kita lihat ayat yang ke-46 daripada surah Hud. Surah Hud. Insya-Allah, sebelum daripada ni kita telah baca tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada muka surat ni insya-Allah kita sampai kepada pengakhiran cerita tentang Nabi Nuh dan kita akan masuk kepada satu kisah lain, iaitu kisah Nabi Hud AS. Jadi muka surat 227 ni kita ada dua part. Part yang pertama penghujung kisah Nabi Nuh AS, dan juga kita akan dapati permulaan surah kisah Nabi Hud AS. Kisah Nabi Nuh AS ni di pengakhirannya, iaitu kita telah baca dalam muka surat yang terakhir, sebelum daripada ni, iaitu muka surat 226. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan bahawa Nabi Nuh ketika berada di dalam kapalnya, ketika banjir besar telah berlaku, maka pada ketika itu dia melihat anaknya, yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir sebagai bernama Kinaan. Walaupun apa namanya, tapi Allah SWT hanya menyebutkan anaknya. Jadi dia telah melihat anaknya, dia mengajar anaknya untuk naik ke atas kapal, tetapi anaknya enggan, lalu akhirnya anaknya tenggelam di dalam banjir yang besar itu. Dan Nabi Nuh sangat-sangat merasa sedih kerana anaknya tidak bersama-sama dengannya. Anaknya yang lain, yang tiga orang lagi itu, sama ada Sam, Ham ataupun dan juga Yafith, berada di dalam kapal bersama-sama dengan dia. Tapi anaknya yang seorang lagi ni, iaitu Kinaan ni, tidak dapat bersama-sama, bahkan mati tenggelam. Jadi pada ketika itu dia sedih lah. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi anak dia tak dapat bersama-sama dengan. Jadi pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita juga, kepada orang-orang manusia, kepada orang Islam, bahawa kita mesti memahami satu perkara. Jadi ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, insya-Allah. Kita tengok insya-Allah di muka surat, moga-moga tak nampak, insya-Allah, sekejap tak nampak sikit. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dalam muka surat ini, dalam ayat ini, ayat 46 ni, Allah Subhanahu wa taala berkata, qala ya Nuh. Jadi kata-kata Allah Subhanahu wa taala ni, wahai Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Allah taala berkata bahawa dia, iaitu anak kamu ni, laisa min ahlik, bukannya daripada ahli kamu. Jadi di sinilah kita boleh bahagikan, ulama-ulama katakan ada kadang-kadang anak kita ni iaitu anak sendiri, anak biologi, anak batang tubuh kita sendiri, kadang-kadang dianya adalah bukan daripada ahli kamu, bukan daripada family kamu, bukan daripada golongan kamu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak nyatakan bahawa ahli kamu yang sebenarnya, iaitu golongan kamu yang sebenarnya, kumpulan kamu yang sebenarnya, ialah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman, walaupun dia ni dari segi biologinya adalah anak kita,
tapi oleh kerana dia tidak beriman, maka dia tidak akan seolah-olahnya bukanlah ahli kita. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT. Dan dalam pelaksanaan dalam fiqh pun, kita akan tengok bahawa dalam fiqh, seorang anak yang tidak beriman, maka dia tidak akan mendapat pewarisan harta. Jadi di sini Allah SWT kemudiannya berkata, innahu amalun ghairu salih. Innahu di sini ada dua cara bacaan. Innahu amila ghaira salih, ada bacaan innahu. Yang kita baca biasa ialah innahu amalun ghairu salih. Dia ada bacaan dia innahu amila ghaira salih, macam tu. Jadi dua bacaan ini memberi dua makna. Yang pertama sekali, innahu tu, apa dia innahu tu? Sesungguhnya nya itu apa? Jadi setengah ulama tafsir mengatakan maknanya ialah innahu, iaitu doa kamu tu. Doa kamu wahai Nuh, kamu berdoa meminta supaya anak kamu ni selamat juga, adalah merupakan amalun ghairu salih. Perbuatan begini perbuatan yang tak bagus. Amalun ghairu salih. Jadi daripada sini ulama-ulama mengatakan bahawa meminta doa kepada orang-orang yang sudah pasti kufur untuk selamat, doa untuk dia selamat, sedangkan dia dah pasti dah mati dalam keadaan kufur, maka itu tidak dibolehkan. Jadi maknanya sebab itulah kadang-kadang kita ada kan, kadang-kadang kita tersasul juga kita sekarang kan macam RIP lah, kalau dia dah mati RIP. Kita tengok dia, kalau dia beriman, yes, kalau beriman. Tapi kalau tidak beriman, tidak boleh RIP lah, sebab tak ada RIP. Jadi di sini itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua ialah innahu amila ghairu salih, iaitu anak kamu ni dia tidak beramal soleh. Maknanya dia bukan soleh. Anak kamu ni tidak soleh. Jadi sebab itulah maknanya dia ni bukan daripada ahli kamu. Jadi ada dua bacaan di situ. Kemudian fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Allah Taala kata, jangan kamu tanya aku, yang kamu minta kepada aku sesuatu benda yang kamu tidak tahu. Maknanya Allah Taala tahu apa yang telah berlaku kepada anak kamu ni. Banyak benda kamu tak tahu, tapi Allah Taala tahu. Jadi jangan kamu minta satu benda. Dia dah kufur, tenggelam, kamu jangan minta lagi nak minta dia selamat dan sebagainya. Inni a'izuka, Allah Ta'ala kata inni a'izuka, aku memberi nasihat kepada kamu, maknanya aku menasihatkan kamu, aku memperingatkan kamu, antakuna minal jahilin, supaya janganlah kamu sekali-kali ini menjadi orang-orang yang jahil. Orang jahil kan apa? Iaitu satu jahil, apa dia perbuatan jahil ni? Perbuatan jahil ni iaitu berdoa kepada keluarga kita, keluarga yang mana mereka ini sudah sah tidak beriman. Itulah sah tidak beriman kan? Terpasti tidak beriman. Jadi maknanya perkara ni pernah berlaku. Kita baca juga kisah Nabi Ibrahim AS yang berdoa untuk ayah dia, tetapi tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas tu kita tengokkan bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga bila kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib, maka dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara maknanya yang tak betul kalau berdoa. Kalau seseorang itu saudara mara kita, dia ni beriman, tidak menjadi masalah, ataupun semasa hidup tak jadi masalah, kita berdoa supaya dia mendapat hidayah. Tapi kalau setelah dia mati dan dia confirm mati dalam kekufuran, maka tak boleh berdoa kebaikan untuk dia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata sini qala, menceritakan apa ni daripada kata Nabi Nuh ni. Qala, lalu berkata Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika. Allah Subhanahu Wa Taala katakan ayat 47 insya-Allah, ayat 47. Berkata Nabi Nuh, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Nabi Nuh berkata, ya Tuhan, inni a'udzubika, aku minta berlindung kepada kamu ya Allah, an as'alaka, daripada aku minta kepada kamu satu benda, ma laysa li bihi ilmun. Maknanya selepas daripada ni aku minta dari Allah, janganlah aku ni minta kepada kamu, aku berlindung kepada kamu ya Allah, selepas daripada ni aku tak nak minta lagi satu benda yang aku tak tahu. Maknanya kau lebih tahu kan. Jadi oleh kerana itulah begitulah maknanya tentang iman, tentang apa semua kan. Jadi kalau dia tu katakan dia beriman tapi kita tak tahu, itu tak salah kita kan. Maknanya kita tak berdoakan untuk dia. Tapi kalau dia memang confirm dah tidak beriman, maka tak boleh kita berdoa untuk dia. Jadi seterusnya Allah SWT Allah ceritakan tentang Nabi Nuh ni, dia kata wa illa taghfirli. Dia kata, jadi dia minta kepada Allah SWT supaya ampunkan dia, maafkan dia kan. Kenapa? Kesalahan dia tu kesalahanku. Kita katakan bahawa nabi-nabi ni, nabi-nabi rasul-rasul ni maksum.
Jadi apa-apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi ni itu bukanlah satu dosa sebenarnya, tapi satu kesilapan yang bukanlah membawa kepada dosa. Tapi Nabi-Nabi ni Allah SWT ajar kepada kita bahawa mereka ni sentiasa istighfar kepada Allah SWT, walaupun di atas kesalahan yang tidak membawa kepada dosa pun. Jadi wa illa taghfirli wa tarhamni. Nabi Nuh berkata, kalaulah kau tidak ampunkan aku, kau tidak tarhamni, kamu mengasihani aku, akun minal khasirin, nescaya aku akan menjadi orang-orang yang khasir. Khasir maknanya rugi. Seterusnya ayat yang ke-48. Kita tengok ayat yang ke-48. Allah SWT menceritakan, qila ya Nuh, lalu berkatalah, dikatakan kepada Nuh. Qila ya Nuh, dikatakan kepada Nuh, maknanya Allah Ta'ala tu memberitahu kepada Nabi Nuh, ihbit bisalam. Ihbit ni maknanya mendaratlah, turunlah. Dulu kita dengar ayat yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga Allah Subhanahu Wa Taala telah ihbit berkata kan. Ihbit tu. Begitu juga banyak lagi lah kita baca lagi ayat-ayat kan. Jadi ihbit ni maknanya turun. Kalau Nabi Adam dulu daripada syurga diturunkan ke bumi. Jadi Nabi Adam sekarang ni, Nabi Nuh sekarang ni, dia ni dalam kapal. Jadi Allah SWT kata suruh turunlah. Maknanya janganlah berada dalam kapal tu. Kapal kan dah mendarat kan. Jadi ihbit bisalam. Bisalam. Kita bayangkanlah banjir tu. Kita katakan banjir tu 40 hari. Kalau kita yang berlaku baru ni kan, di beberapa tempat kan, maknanya banjir beberapa hari saja semua benda dah rosak kan. Kalau kita kata pokoknya apa benda. Jadi bayangkan pada masa tu kan, maknanya di mana adanya dengan lumpur dengan apalah kalau keadaan banjir biasa kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada Nabi Nuh alaihi salam, turunlah kamu bisalam. Bisalam sini maknanya Allah SWT jamin kepada Nabi Nuh alaihi salam bahawa dia akan mendapat keselamatan. Jangan takut maknanya ihbit bisalam, bisalam minna. Ada setengah tafsir kata bisalam minna tu artinya ialah tahiyyah daripada Allah SWT, iaitu kata macam kata selamat datang, itu tahiyyah nama dia kan. Maknanya macam kita beri salam assalamualaikum, itu maknanya tahiyyah. Tahiyyah ni makna kata-kata selamat. Jadi Allah SWT memberi kata-kata selamat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dia kata bisalamin minna, tahiyyah daripada Allah dengan salam, wa barakatin alaik. Allah Taala kata wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak. Dan juga barakah. Barakah sini ialah artinya, barakah ni dalam pengertian yang disebutkan oleh ulama ialah satu benda yang walaupun sedikit tetapi manfaatnya besar. Kadang-kadang kan kita ni ada harta sedikit tapi kita ni senang lena, tak ada masalah kan. Kadang-kadang ada orang harta yang banyak tapi bermasalah, berserabut dan sebagainya. Jadi itu artinya tidak ada barakah. Jadi barakah ni ialah satu perkataan yang menunjukkan satu benda yang mana sedikit tetapi manfaat dia banyak. Maknanya dia punya, kita boleh dapat menggembirakan kita, tidak ada masalah kan. Maknanya dia adalah, itu nama dia barakat. Kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak ialah barakat daripada Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT sentiasa sebutkan dia nak berikan kepada orang beriman ni barakat ni. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Allah Ta'ala akan berikan barakah kepada mereka kalau mereka ni beriman dan juga bertakwa. Mana-mana ahli negeri yang beriman dan bertakwa, tidak semestinya banyak tapi barakat. Sebagaimana kita kata harta, sebagaimana kata masa. Ada orang masa dia barakah, ada orang masa dia tak ada barakah. Walaupun banyak masa tapi tak ada barakah, tak ada benda yang dia boleh buat ni. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni barakat. Nabi Nuh ni Allah SWT sebut bahawa dia ni mendapat barakatin alaik. Allah Ta'ala nak berikan barakat. Jadi mana turunlah kamu wahai Nuh daripada kapal ni dengan salam daripada Allah Ta'ala kepada beliau, dan juga barakatin alaika. Allah Ta'ala nak beri barakat kepada kamu, bukan sekadar kamu saja, wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga kepada umat-umat, maknanya bangsa-bangsa, kepada kaum-kaum yang bersama dengan kamu. Maknanya iaitu barakat yang paling tinggi sekali ataupun nikmat yang paling besar sekali ialah imanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita tengok sini ialah selepas daripada tu Allah SWT sebut juga wa umamum sanumatti'uhum, tetapi wa umamun sanumatti'uhum, kami akan berikan keseronokan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut sini kan. Mana ada juga di samping yang tadi tu satu kumpulan yang orang beriman dengan bersama dengan kamu tu mereka akan mendapat barakat. Tetapi ada satu lagi yang Allah SWT sebut ni wa umamun
sanumatti'uhum summa yamussuhum. Kami akan beri nikmat kepada mereka, tetapi selepas daripada itu di atas dunia, kami akan beri nikmat kepada mereka, summa yamussuhum minna azabun alim, dan kemudian kami akan kenakan, kami sentuhkan kepada mereka ini daripada kami dengan azab yang pedih. Itu siapa tu? Iaitu golongan-golongan yang kufur. Jadi dalam ayat ni Allah SWT sebutkan bahawa daripada keturunan Nabi Nuh ni ada dua jenis. Yang pertama, umamun mimman ma'ak, iaitu umat-umat yang bersama dengan kamu, artinya ialah umat-umat yang beriman yang bersama dengan kamu dan meneruskan iman itu selepas daripada itu. Tapi akan ada lagi juga satu kumpulan lagi umat kamu juga, iaitu daripada keturunan kamu juga, daripada zuriat kamu juga, sebab pada masa itu tak ada zuriat lain dah. Jadi seolah-olahnya macam kita kata Nabi Adam, tapi lepas tu zaman Nabi Nuh ni semua dimatikan kecuali orang beriman saja. Tapi selepas daripada beriman ni, ada juga selepas tu akan menjadi kufur semula. Kita akan tengok selepas daripada ni, kisah Nabi Hud alaihissalam adalah juga merupakan satu kumpulan daripada umat-umat Nabi Nuh. Jadi daripada Nabi Nuh ni, kita tengok kan, daripada Nabi Nuh Allah SWT ceritakan ada dua kumpulan. Satu umamun mimman ma'ak, dan yang kedua umamun sanumatti'uhum. Ada satu kumpulan lagi, satu umat lagi, satu bangsa lagi yang mana mereka. Jadi kita tengok pada hari ini kan, bahawa manusia ni terbagi pada dua lah. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi yang tak beriman ni Allah Ta'ala jelaskan dah di sini, bahawa Allah Ta'ala jelaskan bahawa orang yang beriman dia akan mendapat barakat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat barakat daripada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada mereka ni keseronokan yang sebentar. Sanumatti'uhum, tetapi selepas daripada itu, selepas mereka mati, yamussuhum minna azabun alim. Jadi sebab itulah kita tengok sekarang apa yang berlaku kan. Orang-orang yang tidak beriman kadang-kadang senang lenang, kadang-kadang hidup mereka kaya dan sebagainya kan. Bukan kita tak nak kaya, tetapi kita tengok bagaimana mereka ni tidak beriman tapi kaya juga. Memang Allah Ta'ala dah sebutlah kepada kita bahawa orang-orang yang tidak beriman pun Allah Ta'ala akan beri nikmat kepada mereka jika sekiranya mereka ni kuat bekerja dan sebagainya lah kan, mengambil sunnatullah dalam kehidupan mereka akan dapat juga. Tetapi di akhirat mereka tak akan dapat apa-apa. Bahkan mereka yamussuhum minna azabun alim. Kemudian yang terakhirnya ayat 49, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini tilka min amba'il ghaib. Tilka tu maknanya kisah Nuh tu. Tilka maknanya kisah Nabi Nuh ni min amba'il ghaib, daripada berita-berita. Jadi Allah Ta'ala tak katakan bahawa satu berita, tapi kisah Nabi Nuh ni lah berita-berita. Maknanya banyak cerita sebenarnya kisah Nabi Nuh ni. Tu kata ulama tafsir. Dia kata sebab tu digunakan perkataan amba sini kan. Amba ni berita-berita. Jadi dalam kisah Nabi Nuh ni banyak poin-poin, banyak cerita-cerita yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Nuh tu. Amba'il ghaib, perkara ni adalah perkara ghaib. Perkara ghaib ni maksudnya perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Sebab manusia sekarang ni kalau nak tahu apa yang berlaku zaman dulu, mereka ni terpaksalah menggali sana menggali sini kan, buat korek sana, ekologis jadi maknanya mereka akhirnya buat cerita, buat gini kan. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Maknanya anggapan-anggapan saja, sangkaan-sangkaan saja kan. Mereka buat anggapan ini berapa ribu tahun, ini berapa ribu tahun, ini ada di sini, ada di sini, ada. Tapi yang sebenarnya wallahu a'lam bissawab. Orang Arab dulu pada zaman Nabi pun macam tu juga. Mereka pernah mendengar Nabi Nuh, mereka pernah dengar Nabi ni kan. Tapi mereka tak tahu exact sebenarnya cerita dia tu macam mana. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila ceritakan kepada Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW dalam Quran, dan kita pun kita dapat berita dalam Quran, itulah berita yang tersahih. Jadi apa yang diceritakan, kalaulah sekiranya bukan salah kita nak dengar cerita daripada ekologis ni, tak apa, kita dengar boleh kan. Tetapi secara tepatnya adakah betul, wallahu a'lam bissawab, kita tak boleh pastikan. Tetapi yang pastinya ialah apa yang dalam Quran itu yang paling tepat. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala kata tilka min amba'il ghaib. Itu semua adalah berita-berita yang kamu tak ketahui, yang kamu dengar je kemungkinan, tapi kamu tak ketahui dengan betul. Sekarang kamu dengar dengan betul kan. Nuhiha ilaik, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad cerita-cerita ini. Kemudian ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk, Allah Ta'ala kata direct kan. Allah Ta'ala kata kamu ma kunta ta'lamuha, sebelum daripada ni kamu tak tahu. Dan begitu juga anta wala qaumuk, dan kamu pun tak tahu wahai Muhammad cerita-cerita ni, dan juga begitu juga kaum kamu pun tak tahu. Jadi kalau bangsa-bangsa sekarang yang mengaji, membuat kajian dan sebagainya, mereka juga sebenarnya tak tahu yang sebenarnya kan. Yang Quran Allah Ta'ala itulah yang betul kan, yang paling tepat. Yang kita Masya Allah kan, kita orang Islam ni kita ada kitab yang mana diceritakan sendiri oleh Allah SWT, tapi kita sendiri kan tidak merefer,
tidak ambil tahu, kita kadang-kadang tak belajar dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah alhamdulillah kan, kita hari ni kita boleh dengar kan serba sedikit, masya-Allah kan, serba sedikit daripada al-Quran ni, walaupun yang cantiknya maknanya kita belajar sehingga habis al-Quran insya-Allah, supaya apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu taala ni tidak ada ketinggalan. Kemudian kalau kita tak faham insya-Allah boleh refer kepada ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita kan yang muktabar, yang boleh ni insya-Allah. Jadi seterusnya Allah tak kata min qabli haza, sebelum daripada ni kamu tak tahu. Kemudian fasbir. Oleh kerana itu tiba-tiba Allah muncullah perkataan fasbir, bersabarlah wahai Muhammad. Jadi apa kaitan sabar dengan cerita Nabi Nuh ni? Nak ceritakan bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Nuh ialah sama dengan apa yang berlaku kepada kamu sekarang. Jadi kita tahu kan bahawa cerita ni, ayat ni turunnya, surah ini turunnya pada tahun yang ke-11, tahun yang ke-12 kan. Pada masa tu ialah Nabi ni dah penghujung dah dahsyat dah menghadapi orang Quraisy ni. Jadi Allah SWT kata sabarlah, sebagaimana Nuh dulu bersabar 950 tahun dia berdakwah, boleh bersabar kan. Jadi kamu pun kena bersabar. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Habis cerita Nabi Nuh ni Allah kata al-aqibah mana? Pengakhiran maknanya. Bukan akibat bahasa Melayu tapi akibah maknanya pengakhiran nanti lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Seterusnya insya-Allah kita sampai kepada ayat yang ke-50 insya-Allah. Ayat yang ke-50 kita masuk kepada cerita baru, iaitu kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaumnya, iaitu kaum Ad. Tempatnya di mana? Jadi dikatakan oleh para ulama-ulama tafsir, tempatnya ialah di selatan tanah Arab, iaitu di kawasan Oman, kawasan Hadramaut, kawasan Arab Saudi, begitu kan, sempadan 3 negara tu. Sekarang lah di zaman moden ni, dulu tak adalah negara-negara ni kan, tapi di tempat itulah, di padang pasir itulah terletaknya dikatakan kaum Nabi, kaum Ad ni, kaum Ad. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wa ila adin, dan kepada Ad. Kepada Ad ni akhahum Huda, Allah Taala telah utuskan seorang nabi, iaitu bernama Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ni kalau ikut kronologinya adalah datang selepas daripada Nabi Nuh, tapi jarak masa tu wallahu aalam. Tapi kaum Ad ni adalah merupakan satu daripada keturunan daripada Nabi Nuh lah, of course lah kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata qala ya qaum, Allah Taala terus berceritakan apa yang dikatakan, disebutkan, yang diberitahu oleh Nabi Hud ni kepada kaum dia ni. Allah Taala ceritakan kepada kita qala ya qaum, dia berkata wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, hendaklah kamu sembah Allah Taala saja, tidak ada Tuhan melainkan dia. Maknanya kita tengokkan benda yang sama kan, benda yang sama dikatakan oleh semua nabi-nabi kepada ni. Makna ajakan ni sama, iaitu kembalilah kepada Allah, sembahlah Allah Taala saja. Kita tengok maknanya mereka ni dah kufur, walaupun mereka dulu adalah keturunan daripada Nabi Nuh. Tengok kan, turun daripada mereka ni berselera, tiba-tiba ada di kalangan mereka menjadi kufur. Jadi kekufuran ini diceritakan oleh Allah Taala banyaklah di tempat-tempat lain. Kita tengok sini apa yang diceritakan oleh Allah Taala dalam surah Hud ini. Allah Taala kata in antum illa muftarun, kamu ni tidak lain melainkan kamu ni mengada-ngada, iaitu mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni menyembah satu benda yang selain daripada Allah, dan benda tu adalah mereka mengada-ngadakan, benda tu tak ada pun. Ya qaum, kemudian dia berkata lagi la as'alukum alaihi ajra, perkara yang sama. Dia kata aku tak minta upah daripada kamu, dakwah aku ni, aku cerita ni tak minta upah pun. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, balasan untuk aku kerja ni menyampaikan dakwah kepada kamu ni tidak lain melainkan daripada Tuhan yang menciptakan aku. Fatara tu maknanya khalaqani, maknanya yang menciptakan aku, menjadikan aku. Afala ta'qilun, kamu tak boleh faham ke perkara ni? Takkanlah tak boleh faham kan? Maknanya kalau aku tak minta upah tu, itu adalah di antara tanda bahawa sebenarnya aku dakwah ni bukan nak apa. Kalau orang sekarang ni macam-macam kan, kemungkinan kan aku nak duit, nak apa benda, itu maknanya kita kata pelik kan, kenapa nak duit pula kan, kenapa minta duit kan, kenapa, itu maknanya pelik kan. Ni nabi-nabi semua mengatakan satu perkataan yang sama. Mereka katakan aku tak minta upah pun, aku nak dakwah je. Nabi Nuh pun berkata benda yang sama, Nabi Hud pun berkata benda yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah minta upah. Aku nak dakwah ni, minta upah sikit, aku nak dakwah pada kamu, tak kan. Tapi bersungguh-sungguh dengan susahnya, itu pun dah cukup untuk menjadi tanda bahawa dia adalah benar. Jadi sebab itulah dia kata afala ta'qilun, ayat 51 kan. Seterusnya Allah SWT cerita lagi, wa ya qaum, dia kata lagi istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Allah. Maknanya istighfar ni maknanya taubat, tinggalkan syirik kamu tu, tinggalkan. Kemudian summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah, iaitu dengan kembali kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan Nabi Hud alaihi salam, yursilis samaa alaikum midrara. Nescaya kalau kamu buat macam tu, Allah Taala akan turunkan
hujan yang akan hujan yang melimpah-limpah daripada langit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala ceritakan bahawa Nabi Hud ni menceritakan kepada mereka benda ni kerana pada masa itu dikatakan bahawa hujan tak turun. Jadi mereka ni menanti hujan. Mereka ni hidup di padang pasir kan. Sangat-sangat perlu kepada hujan. Tiba-tiba pada masa itu Allah Taala tak turunkan hujan. Jadi Nabi Hud berkata kepada mereka, kalau kamu ni istighfar kepada Allah, kamu kembali tinggalkan syirik kamu tu, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah Taala, Allah Taala akan turunkan hujan kepada kamu. Jadi ini kaitan kan di antara taubat, di antara sebab itulah kita ni sebagai umat Islam pun hari ni kita ni diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau apa-apa berlaku kan, iaitu kita minta. Kalau hujan kita minta solat istisqa. Di antaranya lah kan, kita makna mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadapi coronavirus lah sekarang ni kan, macam-macam kan. Jadi sebab tu di samping kita berusaha kan, tapi dalam waktu yang sama kita mesti rasakan hajat kita, rasakan kesalahan kita, istighfar kita, benda yang sama kan. Jadi Allah SWT sebut sini wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kamu tu nombor satu, Allah Taala turunkan hujan untuk kamu. Yang keduanya, Allah Taala akan tambahkan kekuatan ke atas kekuatan. Maksudnya Allah Taala dalam tafsir kata Allah Taala akan beri kepada kamu dengan harta dan anak-anak. Kerana pada masa tu dikatakan bahawa harta mereka berkurang, anak-anak mereka mati. Jadi mereka nak benda tu. Jadi Nabi Hud suruh mereka buat benda-benda macam ni. Kalau kamu nak benda ni, kamu nak hujan, kamu nak anak-anak, kamu nak ni, kamu istighfar, kamu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tatawallau mujrimin, dan jangan kamu berpaling dalam keadaan kamu ni mujrim. Mujrim makna jahat, tak nak terima. Tapi apa yang berlaku? Kita tengokkan. Apa kata-kata mereka? Kata-kata ni dalam ayat yang terakhir, kita tengok sini kan ayat 53. Di muka surat 227 kita pada hari ini, iaitu mereka berkata qalu yahud. Adakah mereka terima? Bila Nabi Hud mengajak satu benda yang macam tu, mereka terima? Mereka tak terima. Mereka berkata qalu yahud, wahai Hud, ma ji'tana, apa yang kamu bawa datang ni bibayyinatin. Dia kata tak jelas, dia kata tak ada bukti, maknanya tak ada burhan. Dalam tafsiran kata apa yang kamu bawa ni kan, ma ji'tana bibayyinatin, kamu tak bawa apa-apa tanda pun, apa bukti kamu? Dia kata wa ma nahnu bitariki alihatina, kami sorrylah Hud, kami tak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami. Tengok dia mereka ni menyembah selain daripada Allah. Bila Nabi Nuh minta, mereka tak nak. Mereka kata pula tu kan, kami tak akan tinggalkan. Apa yang mereka dapat daripada berhala-berhala tu? Apa yang mereka dapat daripada semasa-masa selain daripada Allah tu? Mereka tak dapat apa pun. Tapi mereka tetap juga macam tu. Bila Nabi Nuh cerita janji macam ni, janji Allah Ta'ala janji, mereka tak nak dengar. Mereka kata wa ma nahnu bitariki, kami tak akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami ni. An qaulik, hanya semata-mata kerana kata-kata engkau. Maknanya kau berkata, kau mengajak, tak nak terima kan. Mereka ni nak apa tak tahulah kan. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Bahkan mereka berkata, sorrylah, kami tak akan beriman dengan kamu. Jadi kita tengok kat sini bahawa bagaimana kan sukarnya Allah Ta'ala ceritakan satu demi satu kan. Kisah Nabi Nuh selesai. Kita tengok sekarang kisah Nabi Hud kan. Tak habis lagi kisah Nabi Hud ni kan. Selepasnya ada lagi. Jadi insyaAllah apa yang berlaku selepas daripada tu kepada kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud ini, iaitu kaum Ad ini adalah merupakan bangsa Arab jadi mereka ni bercakap Arab. Bahkan nama mereka pun juga Ad. Dikatakan oleh setengah ulama, Ad tu artinya mana kembali, maknanya iaitu kembali, mana mereka kembali selepas daripada Nabi. Itu menurut satu pendapat ulama lah. Tapi mereka ni adalah bangsa Arab. Bangsa Arab yang pertama lah, kaum yang pertama daripada golongan Arab yang berada di tanah Arab, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang Arab tahu tentang kaum ni. Walaupun tempat di manakah mereka berada dengan exactnya jumpaan ahli arkeologis belum jumpa lagi. Tak ada tanda lagi kan, di manakah terjumpa. Walaupun ada setengah mendakwa begini dan begini kan di kawasan, tapi kawasannya adalah kawasan tersebut, iaitu di sempadan di antara Oman, Hadramaut dan juga Arab Saudi pada hari ini. Setakat itu saja insya-Allah tadabbur kita daripada muka surat 227. Insya-Allah jumpa lagi di sesi akan datang di muka surat 228. Jangan lupa insya-Allah untuk follow, untuk like dan juga untuk subscribe insya-Allah. Jangan lupa dan juga share dengan kawan-kawan semua insya-Allah, dan beri komen insya-Allah. Dalam Facebook pun ada, dalam YouTube pun ada insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita tutup sesi kita dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.